jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir pada malam ini bagi mengikuti salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah kita menyambung kembali pengajian Kitab Nurul Yaqin bersama dengan Maulana Wan Hilmi pada malam ini, iaitu subjek sirah di surah Putra Al-Amin ini setiap bulan, sekali sebulan, yang sepatutnya pada minggu lepas, iaitu pada hari Khamis minggu pertama, dan tetapi ada kekurangan sedikit. Maulana terpaksa menjaga ibunya yang juga sakit pada minggu lepas. Kita doakan semua mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan syifa, kesihatan, kesembuhan dan sakit yang dihadapi oleh bonda Maulana, insyaAllah. Dan Alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama dengan Maulana untuk minggu ini, insyaAllah. Dan ramai para ahbab yang lain pun menantikan untuk sama-sama Maulana dapat meneruskan pengajian kita di surah Putra ini, insyaAllah. Jadi tanpa mengenalkan masa, saya mempersilakan Maulana untuk menyambung pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal ma'dzura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Sahibul Fadilah Al-Fadil Ustaz Amirul selaku pengurusi majlis kita pada malam ini merangkap Tuan Imam. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau Putra Al-Amin, Barisan Ahli Jawatankuasa Surau, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, Tan Sri Datuk-Datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita melihat Islam sedang berada di penghujungnya. Dunia sedang berada di penghujungnya dan Islam juga semakin hari semakin terpinggir. Maka kita masih bersyukur pada Allah kerana masih lagi Allah telah mengekalkan sekumpulan umat manusia yang Allah Ta'ala jamin mereka ni akan wujud sampai hari kiamat. Sekumpulan kecil di kalangan umat Rasulullah yang akan berpegang teguh dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjejaki jejak langkah para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, menerusi firman Allah Ta'ala walladzina taba'uhum bi ihsan,
mereka-mereka yang akan ikut jejak langkah Nabi dan para sahabat dengan jejakan yang terbaik. Ketika mana sebahagian manusia cuba menjejaki langkah-langkah Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, hadwan na'li bin na'li, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, ketika mana sebahagian umat Islam merasa bangga menjadi pengikut-pengikut orang yang tidak beriman pada Allah. Tetapi kita berbangga dan kita bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala pilih kita sebahagian kecil di kalangan umat Nabi, yang mana kita cuba sedaya upaya untuk menjejaki langkah-langkah para Nabi dan para sahabat. Yang mana kalau kita ketahui tuan-tuan, sesungguhnya dalam dunia ni ada dua golongan. Satu golongan yang istiqamah di jalan yang lurus, Masya Allah, itu para Anbiya alaihi salatu wassalam, jalan para malaikat. Kita tengok daripada awal sebelum dunia diciptakan sampai akhir zaman akan ada golongan yang istiqamah di atas agama. Golongan yang istiqamah yang pertama adalah para malaikat. Ketika mana Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS dan ujian keimanan, Allah Ta'ala suruh perintahkan usjudu li Adam, bersujudlah kamu kepada Adam AS. Malaikat bersujud dan istiqamah di atas keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Tetapi golongan yang pertama yang meninggalkan jalan istiqamah adalah Iblis la'natullah alaih. Iblislah kumpulan pertama di kalangan makhluk ini yang durhaka pada Allah, tinggal jalan ketaatan, meninggalkan jalan istiqamah. Sementara malaikat terus istiqamah mentaati Allah sampai hari ini. Setelah para malaikat, di kalangan manusia ni Allah pilih para Anbiya alaihi salatu wassalam. Mereka golongan yang istiqamah di jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni siratal mustaqim, menuju ke syurga. Jalan menuju ke syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang mustaqim, yang lurus, yang tidak bengkang-bengkok, dan dia tidak ada sebarang kesulitan. Jalan yang begitu Masya Allah lancar dan lurus untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara jalan menuju ke neraka ni, jalan yang bengkang-bengkok dan berliku-liku. Nak buat dosa ni bukan senang. Susah nak buat dosa, nak durhaka pada Allah. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, tak ramai di kalangan manusia yang memilih jalan yang lurus, jalan ke syurga ini. Mereka adalah golongan yang sedikit, tetapi golongan yang paling ramai adalah golongan yang mengikuti jalan menuju ke neraka Allah, adalah golongan oleh Fir'aun. Mereka
Islam, iri hati mereka, cemburu mereka dengan orang Arab, akhirnya mereka meninggalkan jalan yang lurus, mereka meninggalkan istiqamah. Sebab itu syaitan dia tak bagi orang istiqamah. Dan syaitan tak boleh berkawan, tak boleh bersaing, tak boleh rapat dengan orang istiqamah. Sebab itu Nabi beritahu pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wahai Umar, di jalan mana engkau melangkah, syaitan tak akanlah berani lalu di jalan itu selama beberapa hari. Syaitan tak boleh pergi dengan orang istiqamah. Orang yang istiqamah ni syaitan tak boleh hasut. Syaitan tak akan mampu untuk pesongkan akidah orang yang istiqamah. Tetapi golongan yang goyang iman mereka, golongan yang ada keraguan pada agama, iman mereka lemah tuan-tuan, maka syaitan mudah menyesatkan mereka sekalipun mereka ni orang alim. Macam mana Yahudi dan Nasrani, semua ahlul kitab, tetapi kerana hati mereka, iman mereka lemah, dunia telah mempengaruhi mereka, akhirnya Masya Allah mereka sanggup meninggalkan Nabi Muhammad SAW, insan yang selama ini mereka puji, insan yang mereka sanjung, orang yang mereka tunggu-tunggu, orang yang mereka nak cari-cari. Mereka telah wasiat pada anak cucu, kalau Nabi Muhammad datang, kita tetap akan berpegang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah murka pada Yahudi, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika mana datang hadir dalam hidup mereka insan yang selama ini mereka kenal sangat-sangat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Nabi Muhammad macam kenal anak sendiri, tetapi kerana iri hati pada Nabi Muhammad SAW menyebabkan mereka tak mampu nak istiqamah di atas iman. Tetapi Yahudi yang istiqamah di atas iman, macam mana Sayyidina Abdullah bin Salam, Allah Ta'ala bagi mereka dua pahala tuan-tuan, pahala beriman kepada ajaran Nabi Musa AS dan pahala beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nu'tiha ajruha marratain, kami bagi pahala dua kali kepada mereka yang istiqamah. Jadi tuan-tuan yang mulia, pada malam ini kita nak membicarakan tentang golongan yang dinamakan dalam Al-Quran sebagai as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Golongan yang terawal-awal. Umat Nabi Muhammad ni dipanggil umat yang terbaik dalam Quran. Tetapi tuan-tuan mulia, yang terbaik di antara yang terbaik adalah sabiqun al-awwalun. Orang yang terawal beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita beriman pada Nabi setelah kita lihat kehebatan Nabi. Hari ini kita beriman dengan Nabi setelah kita tengok ramai orang Islam ada dalam dunia. Kita dah tengok berbagai-bagai kelebihan jadi orang Islam, baru kita beriman, baru kita nak yakin. Sedangkan para sahabat baginda SAW, sabiqun al-awwalun ini beriman dengan basirah. Hati mereka mengenali kebenaran ketika mana seluruh manusia menolak Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, ketika mana Nabi SAW menjalankan dakwah selama sirri. Dakwah ni ada dua fasa dakwah Nabi. Yang pertama dakwah sirri, dakwah secara rahsia. Nabi ni cuma mengajak para sahabat berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan mereka. Orang yang rasa boleh menerima dakwah, orang tu saja akan kalau istilah dakwah ni ditashkil tuan-tuan, dia ajak. Orang yang rasa-rasa macam tak boleh menerima Islam, tak akan diajak, tak akan dipelawa untuk beriman pada Allah Ta'ala. Dakwah secara sirri ni, secara rahsia ni berjalan selama 3 tahun. Kalau kita lihat dalam kitab sirah menyebut as-sabiqun al-awwalun, orang yang terawal beriman dengan Nabi SAW di kalangan orang muhajir ini ada 50 orang. Dan kita mendengar pada ketika Nabi berdakwah secara rahsia, telah beriman di tangan Nabi waktu itu 33 orang. Nak mencukupkan 50 tu lebih kurang 17 orang lagi. Ketika mana Nabi berdakwah secara terang-terangan, dapat lagi 17 orang beriman kepada baginda SAW, laki-laki dan perempuan. Imam Az-Zahabi telah menulis dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bilangan muhajirin yang beriman pada Allah di awal-awalnya, bilangan mereka sebanyak 50 orang. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran Allah memuji golongan ini. Allah telah beritahu was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang
mendahului orang lain dalam beriman, berpegang dengan kebenaran. Orang yang mendahului orang lain dalam berkorban untuk Islam, berkorban untuk agama, menerima dakwah Nabi dan berkorban bersama dengan Nabi ini, minal muhajirin wal ansar, di kalangan orang muhajirin dan di kalangan orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan umat akhir zaman yang cuba ikut jejak langkah muhajirin dan ansar ini dengan ikutan yang terbaik. Maka Allah Ta'ala iklankan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang pertama, nikmat redha yang sepatutnya diiklankan dalam syurga. Itu nikmat yang terakhir dalam syurga nanti, sebelum kita tengok zat Allah, wajah Allah. Sebelumnya Allah iklankan redha untuk semua ahli syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iklan ini kita akan dengar nanti tuan-tuan. Tetapi kerana golongan sabiqun al-awwalun ini telah mendahului redha Allah, tuan-tuan yang mulia, kita selalunya akan umumkan natijah, result keputusan periksa ni tuan-tuan, lepas keputusan dah keluar baru dapat result. Itu biasa tuan-tuan, normal. Tapi ada setengah orang, sebelum orang lain dapat result, dia dah dapat result dulu dah. Cikgu dah beritahu kamu 17A. Orang lain lepas keluar result baru dapat tahu. Tapi golongan para sahabat Nabi ni belum mati lagi dah dapat jaminan syurga daripada Allah, dah tahu Allah telah redha kepada mereka. Sementara kita hari ni hebat macam mana pun tak tahu lagi Allah sedang redha ataupun sedang murka kepada kita. Sebab itu nak dapat macam sahabat, kita kena tiru macam mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebelum kita nak buka kitab ni tuan-tuan, kita cerita sikit tentang as-sabiqun al-awwalun. Manhum, siapakah mereka itu? Ulama beritahu hum fi'atum minal muslimin. Mereka adalah satu jemaah di kalangan orang Islam, badarat lil Islam. Mereka bersegera menerima Islam saat Nabi mula mendakwahkan agama kepada mereka, dan kebanyakan mereka masuk Islam tanpa soal bicara, tanpa banyak tanya. Orang lain lepas dalam banyak tanya, berkelahi dulu dengan Nabi, berperang dulu dengan Nabi, berbunuh-bunuh dulu dengan Nabi, sampai ujung-ujung dah nampak tak ada jalan nak lari pada Islam, baru masuk Islam. Itu di sisi Allah Ta'ala, walaupun imannya hebat juga, tapi tuan-tuan yang mulia, di sisi Allah iman mereka ni setelah Islam berjaya baru nak masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia, sementara as-sabiqun al-awwalun ni, Nabi iklankan kerasulan, terus beriman dengan Nabi SAW. Dan iman mereka ni tak boleh diganggu-gugat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana orang Yahudi cuba goyangkan iman dia, kamu ni beriman dengan Muhammad ya, tapi kamu percaya ke sampai Muhammad cerita Isra' Mi'raj macam tu? Engkau boleh percaya lagi ke dia? Abu Bakar kata, ini yang bila kita istiqamah tuan-tuan, syaitan pun tak boleh nak tipu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jawab, kalau yang menceritakan itu Muhammad, dia cerita lebih hebat lagi daripada itu pun aku percaya. Jadi habislah point. Syaitan nak masuk tak lepas. Sebab dia istiqamah di atas yakin kepada kebenaran Islam, segera memeluk Islam. Wastajabu da'watan Nabi, dan mereka telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amanat bi risalati, mereka beriman dengan kerasulan Nabi. Wasaddaqatu, dan mereka mempercayai kebenaran Nabi ni 100%. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala beritahu syarat nak istiqamah ni kena dapat nikmat dulu, yakin dulu, seronok dulu dengan agama ni. Dan seronok dengan agama ni dapat melalui perantaraan mujahadah. Jadi tuan-tuan yang mulia, siapakah golongan sabiqun al-awwalun? Ini khabar gembira untuk orang perempuan tuan-tuan. Hari ini kita orang lelaki ni kadang kita ingat kita hebat. Sebenarnya tuan-tuan, manusia pertama yang menyahut dakwah Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dia orang pertama beriman dengan Nabi. Ahlul Bait Nabi dulu yang beriman pada Allah. Khadijah yang pertama beriman pada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib
Ahlul Bait Nabi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Ummu Aiman adalah merupakan isteri kepada Zaid bin Harithah anak angkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga saudara Nabi dan juga dianggap sebagai Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dalam rumah Nabi dulu beriman pada Allah. Di kalangan orang luar, orang pertama yang beriman dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan pada bulan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah baca tentang pujian Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, setiap orang yang aku sampaikan agama ni pada mereka, kalimah ini kepada mereka, semuanya ada sanksi kepada dakwah yang aku sampaikan, melainkan seorang manusia saja yang saat aku tawarkan kepada dia kalimah la ilaha illallah, langsung dia menerima, tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dia bukan sekadar percaya pada Nabi, dan dia pada hari pertama dia memeluk Islam, dia telah berjaya membawa 4 orang beriman dengan Nabi SAW. Hari kedua dia bawa 5 orang, tempoh 2 hari dia dah bawa 9 orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mulia, kita nak tahu siapa yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bawa. Masya Allah. Yang mana mereka dipanggil Ar-Ra'il al-Awwal, kelompok yang pertama, golongan yang pertama yang beriman dengan Nabi SAW sebelum kelompok besar. Ini kelompok Ar-Ra'il al-Awwal ini. Yang pertama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini saham Sayyidina Abu Bakar. Kita hari ini dalam dakwah ni ada saham kita tuan-tuan. Selalu saya cakap, ada orang kata, buat apa saya nak berdakwah ustaz? Saya dah komplit. Saya dah komplit sembahyang berjemaah tak tinggal, tahajud tak tinggal, puasa bulan Ramadan tak tinggal, puasa Isnin Khamis tak tinggal, puasa 3 bulan lagi. Macam-macam puasa saya buat, zakat macam-macam zakat saya bayar, haji dah berapa kali saya pergi, umrah tiap-tiap tahun saya pergi. Tapi tuan-tuan mulia, kita ni amalan kita buat untuk diri kita sendiri. Adakah kita yakin amalan tadi semuanya makbul di sisi Allah? Adakah kita yakin semua sembahyang kita ni terima? Fikir-fikir balik, sepanjang hidup kita, Masya Allah tuan-tuan, agak-agak ada tak 30 sembahyang yang betul-betul khusyuk tuan-tuan? Cuba tanya pada diri kita, ada tak? Sembahyang yang betul-betul 100% khusyuk, tak teringat walau sebesar zarah kepada makhluk. Ada ke tak? Yang kita rasa kita tak nak tiru jejak langkah sahabat. Kalau sahabat Nabi masuk Islam terus berdakwah. Hari ini bila kita diajak berdakwah, kita rasa itu kerja orang lain lah. Saya insya-Allah rasa lepas dengan ibadat saya seorang. Saya rasa saya sendiri pun tak lepas kalau ibadat sendiri tuan-tuan. Kalau kita rasa kita lepas sendiri, tak tahulah. Nabi kata kalau bawa balik amalan 70 orang Nabi-Nabi pun, dia akan rasa dia tak selamat dia pada mahsyar nanti. Itu amalan setara 70 orang Nabi. Amalan saya ni tuan-tuan, Masya Allah, sama sekali lah tak boleh kita nak letak harapan pada amalan kita. Sebab itu Nabi ni didik umat dia ni, hari pertama masuk Islam, walaupun dia mu'alaf, belum semayang, belum tahu Fatihah, belum tahu apa-apa, kerja yang pertama Allah bagi kepada sahabat Nabi, semayang tahun 10 baru semayang. Sebelum tu tuan-tuan, dakwah lah kerja dia. Dakwah ni pula mengajar. Bila kita berdakwah dalam keadaan kita baru mu'alaf, baru masuk Islam, kita ajak orang lain memeluk Islam, Allah Ta'ala bagi kita, Masya Allah, basirah, Allah bagi kita istiqamah, Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita sabat, Allah bagi kita kekuatan iman tuan-tuan. Sebab itu kita tengok Sayyidina Abu Bakar bawa saham dia Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman ni siapa? Nabi kata selepas peperangan Tabuk, ma dharra ba'da hadha Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah pada hari peperangan Tabuk, Sayyidina Uthman membelanjakan suku daripada harta dia, 1/4 daripada harta dia di jalan Allah Ta'ala. Nabi kata selepas daripada hari ini, apa dosa pun Uthman buat, Allah Ta'ala tak kira lagi dah. Tetapi Sayyidina Uthman walaupun dapat jaminan itu, masih lagi menangis takutkan Allah. Ini hebatnya sahabat Nabi. Mereka ni dah dapat jaminan redha daripada Allah,
Nabi dah sebut 10 orang di antara kamu ni semua dah dijamin syurga oleh Allah. Dah ada tempat duduk dalam syurga pun, dah ada rumah dalam syurga pun, tapi masih takutkan Allah. Sementara kita hak tak ada benda-benda jaminan, sikit abuk tak ada lagi jaminan tuan-tuan. Kita ni tak tahu lagi tempat duduk dalam syurga ke dalam neraka tuan-tuan, tapi kita rasa tenang dengan diri kita. Semoga Allah ampunkan kita. Yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi, nanti kita akan cerita siapa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan ibnu Abil As bin Umayyah baina bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf al-Umawi al-Qurashi. Rupanya Sayyidina Uthman ni pun dia ada kena-mengena dengan Rasulullah SAW bertemu pada Abdi Manaf. Masya Allah. Dalam saudara dengan Nabi, jadi menantu Nabi, kahwin dengan anak perempuan Nabi Sayyidatina Ruqayyah. Kemudian Sayyidatina Ruqayyah meninggal dunia, kahwin pula dengan Ummu Kalsum, maka mendapat gelaran Dhun Nurain. Masya Allah. Ada orang letak nama anak Dhun Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya, cahaya Ruqayyah dengan cahaya Ummu Kalsum. Dua anak perempuan Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi lagi, jadi menantu Rasulullah SAW lagi. Masya Allah. Dan akhirnya mati syahid di jalan Allah, dibunuh pada hari ketika mana dia sedang membaca Quran, sedang berpuasa. Meninggal dunia pada hari ketika mana dia sedang dikepung oleh musuh Islam. Dan akhirnya pada waktu itu dia meninggal dunia tengah baca Quran. Tuan-tuan yang mulia, walamma alima ammahul hakam bi islamihi. Apa kita selama ini tak tahu? Kita ingat Sayyidina Uthman masuk Islam mudah-mudah kerana dia orang kaya. Kita tahu Sayyidina Uthman ni kaya selepas dia hijrah ke Madinah, baru dia jadi kaya. Sebelum tu dia miskin. Bila mana pakcik dia nama Hakam tahu Sayyidina Uthman masuk Islam, awthaqahu kitafan, dia telah mengikat bahu Sayyidina Uthman ni dengan kayu, pasung dengan kayu, diikat dengan tali tuan-tuan, memaksa dia untuk tinggalkan Islam. Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, semua orang awalin yang masuk Islam ni, Sayyidina Abu Bakar bila memeluk Islam, mengucapkan kalimah syahadah depan orang kafir, orang kafir telah pukul dia sampai dia pingsan tuan-tuan. Itu Abu Bakar punya pengorbanan. Kita hari ni kalau kita tanya kenapa iman kita tak sama dengan iman sahabat, kenapa ya ustaz sembahyang kita tak khusyuk macam mereka, jawapan kita dah dapat dah tuan-tuan. Sebab sahabat Nabi dapat Islam dengan pukulan, dengan cacian, dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan penghinaan, kena halau, kena usir, kena boikot. 3 tahun diboikot di Lembah Abi Talib. Kita hari ni untuk Islam, apa susah payah kita tuan-tuan? Untuk dunia, alhamdulillah kita susah dulu. Saya pernah, kita cerita pengalaman pakcik mula-mula hijrah ke Kuala Lumpur, minum air kosong, kongsi nasi lemak dengan kawan. Susah payah kita kerana dunia tuan-tuan. Sekarang alhamdulillah pakcik dah jadi jutawan, alhamdulillah. Itu kita lah cerita. Sahabat Nabi dia tak cerita bab-bab tu tuan-tuan. Walaupun Sayyidina Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, dia tak cerita pun laporan dia macam mana dia boleh jadi jutawan tuan-tuan. Kita nak share dengan orang macam mana saya dulu daripada orang susah boleh jadi jutawan. Sahabat Nabi dia tak cerita pun. Yang cerita ni macam mana saya boleh dapat hidayah. Macam Sayyidina Uthman boleh tuan-tuan. Itu yang dia akan dicerita. Dia tak cerita pun kekayaan daripada orang. Tuan-tuan yang mulia, wa qala targhabu an dini abaika ila dinin mustahdath. Pakcik dia kata, wahai Uthman, apakah engkau membenci agama nenek moyang kamu dan mula kamu berminat dengan agama baru? Itu poin orang jahiliah ni. Dia tak ada poin nak tolak Islam ni tuan-tuan, nak tolak kebenaran Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad bawa dengan akhlak, bawa dengan Quran yang tak boleh tolak sama sekali dengan dalil. Nak berhujah dengan Nabi tak boleh nak berhujah. Jadi poin dia boleh kata gila, boleh kata tukang sihir. Sebab itu ulama kata poin iblis ni daripada dulu, daripada zaman Nabi Nuh sampai kiamat, kalau ikut agama yang benar ni, mungkin dia gila, mungkin dia ni kena sihir. Orang terkesan dengan akhlak Nabi, habislah kena sihir dah dia. Dia sebenarnya poin iblis ni poin tula je tuan-tuan. Dia recycle je. Zaman sekarang pun gitu juga. Kalau orang ikut agama ni, dia kata gila dah orang ni, ataupun dia kena sihir tuan-tuan. Padahal orang tu terkesan dengan akhlak. Akhlak ni boleh sihir orang lah, Orang terkesan dengan akhlak.
Poin satu lagi, dia kata engkau ikut agama baru dan engkau tinggalkan agama nenek moyang. Itu poin tula lah tu. Kenapa nak ikut Nabi, agama nenek moyang kita? Apakah nenek moyang kita ni tak betul ke? Nenek kita ni sesat ke? Nenek moyang kita ni tak cerdik ke? Sampai kita kena tinggal agama mereka, ikut Nabi Muhammad SAW. Dan ini semua jadi hijab. Orang yang menolak Islam sebenarnya semua ada kepentingan. Tolak tu tolak semata-mata kerana tak dapat hidayah. Kebanyakannya ada kepentingan. Boleh aku bagi asalkan tinggalkan Islam. Hari itu orang yang tak istiqamah, tuan-tuan, yang hatinya nampak dunia yang sementara, yang kecil ni, tuan-tuan, dunia yang ciput ni, tuan-tuan. Kalau kita tidak buat usaha atas iman, kita akan nampak nilai dunia emas yang dibagi oleh Dajjal besok akan menguji, menggoncang iman orang beriman, tuan-tuan. Sahabat Nabi, ujian dia, engkau tak akan dapat layanan yang baik daripada aku selagi tak tinggalkan Islam. Tuan-tuan mulia, maka apa kata Sayyidina Uthman? Ini percakapan orang istiqamah. Wallahi, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, la ada'u, aku tak akan meninggalkan Muhammad, aku tak akan tinggalkan agama ini, wala nufariqu, dan aku tak akan berpisah dengan agama ini buat selama-lamanya. Sahabat Nabi sekali dicakap, dia pegang, walaupun nyawa dia melayang, walaupun dia kena halang, walaupun dia kena pukul, walaupun macam-macam, dia tetap istiqamah di atas agama sampai Islam tersebar ke seluruh dunia. Falamma ra'al hakam salabatahu fil haqqi, ketika mana hakam tengok orang ni kadang-kadang diuji kita, dia nak tengok kita ni istiqamah ke tidak. Bahkan kawan-kawan kita pun bila tengok kita berubah, berhijrah, tuan-tuan, nak tengok berapa lama kau boleh istiqamah. Engkau hijrah ni, kawan-kawan challenge kita, tuan-tuan. Aku nak tengok engkau boleh pakai macam tu, engkau boleh hijrah pergi masjid, engkau tu nak tengok lebih tak sebulan. Kalau sebulan aku respect. Tapi bila dia tengok kita lebih pada sebulan, lama-lama dia pula tanya, boleh aku ikut engkau? Kan? Tuan-tuan, dia pula nak ikut kita, tuan-tuan. Masya-Allah. Akhirnya pakcik Sayyidina Uthman bila tengok Sayyidina Uthman ni tak boleh diganggu akidah dia, keimanan dia, kepercayaan dia, kan? Maka akhirnya dibiarkan Sayyidina Uthman. Wa kana kuhlan, dia adalah seorang dewasa, yunahidu salasin min umri, saat dia beriman dengan Nabi umur dia hampir mencecah usia 30 tahun. Ya, jadi tuan-tuan mulia, masya-Allah, dikatakan ini keadaan Islamnya Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Uthman ni adalah downline-nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi selalunya, tuan-tuan, downline ni lebih maju daripada upline. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya amalan dia sendiri pun dah tak boleh orang challenge dah. Amalan Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar tak boleh lawan dah. Setara Sayyidina Umar tak boleh lawan, kita lagi tak boleh lawan, tuan-tuan.
Nabi cakap pada sahabat Nabi, semua pengorbanan sahabatku untuk agama aku telah balas. Nabi dengan pengorbanan dia, dengan tangisan, aku dah balas jasa semua umat aku pada agama. Kita umat akhir zaman, kalau kita rasa kita ni besar sangat sumbangan untuk agama, dakwah kita sampai dapat pingat, tuan-tuan. Kita hari ni berdakwah dapat pingat, dapat anugerah, dapat sijil, tuan-tuan. Ikon dakwah negara. Tuan-tuan yang mulia, malu dengan sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni tak dapat gelaran, tak dapat sijil, tak dapat pingat pun, tapi tuan-tuan, dakwah mereka makbul di sisi Allah Ta'ala. Nabi kata, melainkan jasa Abu Bakar pada agama aku tak mampu nak balas. Hanya Allah Ta'ala akan balas pengorbanan Abu Bakar untuk agama di hari kiamat nanti. Sebab Abu Bakar, Sayyidina Osman memeluk Islam, kawan baik dia. Jadi sebab itu dalam berdakwah ni, tuan-tuan, bukan payah pun. Ajak member dulu, member rapat dulu, yang minum, yang lepak sekali dengan kita, tuan-tuan, kedai mamak malam-malam. Itu je kita ajak dulu. Tak payah ajak orang jauh-jauh, orang dekat-dekat anak bini kita dulu. Ya, Masya Allah. Dan orang kedua yang Sayyidina Abu Bakar bawa, dan orang yang Sayyidina Abu Bakar bawa semua berjaya belaka, tuan-tuan. Yang kedua Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair ni, tuan-tuan, dia sepupu lagi dengan Nabi, ipar lagi dengan Nabi. Orang yang paling rapat dengan Nabi. Dan Nabi SAW puji Sayyidina Zubair ni, tuan-tuan. Talhah dengan Zubair ni, dua orang anak muda masuk Islam di awal usia. Semenjak dia memeluk Islam, dia berdua ni jadi bodyguard Nabi SAW. Sanggup bagi nyawa untuk pertahankan Nabi SAW. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, kita kena banyak cerita tentang sahabat. Hari ni kita banyak cerita benda hak lain-lain, tuan-tuan. Orang Melayu kita minta maaf cakap cerita sinetron ni, tuan-tuan, kan? Tajuknya makin pelik sekarang ni. Tajuk drama-drama kita ni, tuan-tuan. Kalau tak tengok sinetron, saya tak tengok cerita Melayu, Ustaz. Saya tengok cerita orang putih. Saya tak layan lagu Melayu, Ustaz. Saya layan lagu Mak Saleh. Okey tak? Hari ni kita banyak cerita benda lain, tak kena mengena dengan kehidupan kita. Sang kancil dengan buaya, cerita untuk anak-anak, cerita yang tak meningkatkan iman. Tapi kalau kita cerita sirah Nabi, sirah para sahabat, macam mana golongan ini, sebab mereka lah kita Islam pada hari ini. Allahu Akbar. Yang kedua, tuan-tuan, Zubair ibn al-Awam, sepupu Nabi dan ipar dengan Nabi. Sebab apa? Sayyidina Zubair kahwin dengan Siti Asma binti Abi Bakar. Nabi kahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Abu Bakar bawa bakal menantu dia masuk Islam. Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita lah. Zubair ibn al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurashi, bertemu juga dengan Nabi SAW. Orang Quraisy juga. Hari ni jangan marah kepada orang Quraisy, tuan-tuan. Kita duk kata kafir Quraisy, kafir Quraisy, kafir Quraisy. Teruk semua orang kafir Quraisy ni menyusahkan Nabi. Sebenarnya hak Islam Quraisy pun ramah. Islam Quraisy tu ramah, tuan-tuan. Awal-awal ni Abu Bakar orang Quraisy, Osman orang Quraisy, Zubair pun orang Quraisy. Semua orang Quraisy juga yang beriman dengan Nabi pun. Jangan kata orang Quraisy ni tak balik belaka, kan? Kita pula cakap pula, jangan ingat semua orang Arab tu baik belaka, kan? Abu Lahab pun keturunan Nabi juga, dia cakap, kan? Tak baik cakap macam tu, tuan-tuan. Walaupun betul, tapi seolah-olah kita ni nak menghina benda yang hakikat dia, tuan-tuan. Walaupun dalam keturunan Quraisy ada orang yang menentang Nabi, tapi sebenarnya tak ramai. Jangan duk ingat ramai sangat. Akhirnya semua masuk Islam juga. Dan dia bukan sekadar dia memeluk Islam, ibu dia Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Maqam dia ada di Baqi', tuan-tuan. Sayyidatina Safiyah ni pun beriman juga dengan anak dia sekali, masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan mulia, wa kana ammu Zubair yusrud dukhan alaihi. Pak saudara kepada Zubair ini telah membakar sebuah tikar yang diperbuat daripada daun, dan dia telah masukkan Zubair dalam tikar tadi, diperasapkan Sayyidina Zubair, diseksa dengan asap supaya dia meninggalkan Islam. Budak kecil, tuan-tuan, wa huwa muqayyadun, di saat dia sedang diikat, tangan dia diikat, dia digulung dalam tikar daripada daun dan diperasapkan dalam tu supaya dia ni
lemas dengan asap untuk memaksa dia meninggalkan Islam. Ini semua orang masuk Islam dengan ujian belaka, tuan-tuan. Kita hari ini masuk Islam percuma, sebab tu kita tak ada rasa sayang pada Islam. Tak ada rasa hubungan sentimental dengan agama ni, tak ada. Bila Islam kena apa-apa, kita rasa orang lain, kita rasa tak ada kena-mengena dengan saya. Tapi sahabat Nabi, jatuh Islam, jatuh saya. Maju Islam, maju saya. Ya? Liyarji' ila dini abai, supaya Zubair dipaksa kembali kepada agama nenek moyang ni. Faqawahu Allah Ta'ala bithabat. Allah Ta'ala kuatkan keimanan Zubair dengan sabat, istiqamah, tuan-tuan. Inilah yang kita nak hari ni, supaya kita juga jadi orang istiqamah. Sebab tu 17 kali sehari kena minta doa istiqamah dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya kita tak nak ghairil maghdubi alaihim. Orang munafik adalah orang yang tidak istiqamah, tuan-tuan. Tahu kebenaran Nabi, akhirnya jadi musuh Nabi. Orang musyrik memang awal-awal lagi tak masuk Islam. Yahudi, Nasrani, awal Islam, hujung jadi tak Islam. Tidak ada istiqamah. Wa kana syaban la yatajawazu sinul ihtilam. Masa Zubair masuk Islam, dia adalah anak muda yang belum bermimpi lagi. Maknanya belum masuk umur 15 tahun. Umur belasan tahun dah diuji dengan begitu, tuan-tuan, kerana agama. Sebab itu bila Zubair dah jadi besar, jadi kuat, jadi bodyguard Nabi SAW dalam peperangan Badar, Talhah dengan Zubair ni jaga Nabi sepanjang malam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa minhum, dan orang yang ketiga, semua sabiqun al-awwalun, semua saham downline Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa minhum Abdurrahman ibn Auf bin Abdi Auf bin Harith bin Zuhrah bin Kilab Al-Qurashi Al-Hashimi, Bani Hashim lagi, kaum Quraisy lagi. Sayyidina, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, orang Quraisy juga, tuan-tuan. Jangan duk maki orang Quraisy. Orang Quraisy ni Nabi tahu al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin di mana-mana zaman pun kebanyakannya Allah pilih orang Quraisy memerintah, tuan-tuan. Nanti zaman Imam Mahdi AS pun daripada keturunan Quraisy akan memerintah umat Islam di akhir zaman. Tuan-tuan mulia, wa kana ismuhu fil jahiliyah Abdi Amrin. Nama Abdurrahman bin Auf pada zaman jahiliyah namanya hamba Amrin, hamba Umar. Sebab itu, tuan-tuan, satu benda yang kita kena tekankan di sini, nak letak perkataan abdu pada nama anak kita ni boleh, tapi pastikan selepasnya mesti ada nama Allah. Hari ni banyak orang dia tak perasan, dia ingat janji nama abdu, lepas tu lepas tu dia duduk teringat zaman orang dulu-dulu ada dengan nama begini-begini, ya. Abdul Syamsin, Abdul Amrin, Abdul Zubair. Tak boleh, tuan-tuan. Letak nama abdu, lepas tu letak nama hamba, tak boleh. Kena letak nama Allah Ta'ala. Dan nak letak nama Allah saja tanpa abdu pun tak boleh. Kalau hakikat sebenarnya tak beradab. Kita ini orang Melayu, Razak, engkau di mana tu? Malik, engkau di mana tu? Sebenarnya su'ul adab. Adab tak baik, tuan-tuan. Sebab nama Allah mesti dipadankan dengan perkataan hamba. Hamba kepada Malik, Tuhan yang memiliki. Hamba kepada Razak, yang maha memberi rezeki. Hamba kepada Ar-Rahman, Abdul Rahman. Sebab itu Nabi bila tengok nama orang, nama dia Abdul Amrin, Nabi terus tukarkan. Bila dia mula Islam, sekarang bukan lagi nama Abdul Amrin, sekarang nama kamu Abdul Rahman. Kita pula kadang-kadang orang nak tukar nama kita, tuan-tuan. Janganlah marah pula. Ustaz kata nama tuan tu kurang baik maknanya. Mana boleh mak saya bubuh, kan? Ayah saya bubuh, mesyuarat dengan nenek moyang saya ni, wasiat suruh bubuh nama ni. Ayalah, tapi tengoklah juga maknanya dari segi dia punya maksud dia. Sahabat Nabi nama Abdul Syarin, hamba kepada kejahatan. Kita ni kalau tak dapat hidayat, tuan-tuan, kita suka nama binatang untuk anak kita kadang-kadang, tuan-tuan. Sebelum Islam dulu gitulah. Sebab itu saya punya tuan guru Mufti Ismail, dia kata kalaulah kita ni tak memeluk Islam, tuan-tuan, kalaulah waliyazubillah kita ni bukan orang Islam, kita mungkin letak nama kita, nama anak kita Mr. Fox, Mr. Bacon, kan? Bacon tu babi lah, kan? Mr. Fox, musang, bubuh nama anak, tuan-tuan.
Tiger Wood, tiger, singa, rimau, asad. Kalaulah kita tak tahu Islam, tuan-tuan, tak memeluk Islam, kita letak nama anak kita nama binatang, tuan-tuan. Dan kalau tak dapat hidayah pun, kita duduk bangga kita, saya ni tiger, saya ni scorpion, saya ni naga. Kalau tak dapat hidayah, tuan-tuan, berat kita ni. Tapi mujurlah Allah bagi hidayah, barulah kita tahu rupanya saya ni hamba Allah, saya ni Nabi, kerja saya berdakwah. Tuan, saya hamba Allah. Daripada mana? Dari syurga. Nak pergi mana? Nak pergi syurga. Allah jam. Jam nak jawab, tuan-tuan. Tapi ada juga orang begitu. Jadi tuan-tuan mulia, kalaulah tidak kerana Islam ni, tuan-tuan, kita nak letak nama anak pun tak tahu, tuan-tuan. Jadi Abdurrahman bin Auf namanya Abdu Amri. Fasammahu alaihi salam Abdurrahman. Nabi SAW letak nama Abdurrahman. Dan Nabi kata, inna min ahabbil asma'i ilallah ta'ala, nama yang paling Allah suka sekali dalam dunia ni, tuan-tuan. Masya Allah, bukan nama kita ini, nama anak penyanyi, kita bubuh nama penyanyi ke anak kita. Nama yang paling Allah suka adalah Abdullah dengan Abdul Rahman. Tapi kalau kita hari ini tak dapat hidayah, kita rasa nama Abdullah ni macam ketinggalan zaman dah, Ustaz kok. Abdul Rahman, banyak dah orang nama Abdul Rahman. Tapi Abdurrahman bin Auf ni calon ahli syurga. Baik, kita bubuh nama anak kita calon ahli syurga. Kemudian tuan-tuan, orang yang ketiga yang memeluk Islam di kalangan sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni pemanah berkuda terbaik di kalangan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, hari-hari berlatih mana, melembing, berpedang, bergusti, fight. Itu kerja dia. Main kuda hari-hari. Abdurrahman Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya Malik bin Uhayd. Nama sebenar dia Sa'ad bin Abi Waqqas Malik ibn Uhayd bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab Az-Zuhri Al-Qurashi juga. Orang Quraisy juga, tuan-tuan. Jangan anggap orang Quraisy tak ada sumbangan besar sangat. Bukan sekadar Nabi Muhammad je orang Quraisy, tapi banyak sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam, semuanya orang Quraisy. Walamma alimat ummuhu, bila mana ibunya Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah mengetahui tentang Islamnya. Semua Allah ujian berat-berat, tuan-tuan. Tadi ujian pok saudara, ini ibu pula ujian. Main dengan ibu ni, tuan-tuan, jam kita, tuan-tuan. Ibu yang merajuk bila dia memeluk Islam. Maka dia kata, qalat lahu ya Sa'ad. Ibunya berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, balaghani annaka qad sabata, aku telah menyangka bahawasanya engkau telah murtad. Saba'a ni bagi orang yang daripada agama kafir masuk Islam, orang kafir kata dia telah murtad, mana perkataan sabata. Tapi kalau orang keluar pada Islam, barulah irtadatta. Engkau telah murtad. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, orang kafir nama dia murtad juga, tapi perkataan sabata, engkau telah murtad. Fa wallahi, maka demi Allah, la yazilluni saqfun min harin wal bardi. Ibu dia telah bersumpah, aku nak duduk tengah panas, tak nak duduk di bawah atap, sama ada nak meneduhkan aku daripada kepanasan dan juga kesejukan. Yang pertama, tak nak duduk dalam rumah, nak duduk tengah padang pasir. Dan yang kedua, dia kata, wa inna ta'am wa syarab alayya haramun, aku haramkan makanan dan minuman ke atas diriku. Dia mogok lapar, tuan-tuan. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, hatta takfura bi Muhammad, sehingga engkau meninggalkan Muhammad. Ini, tuan-tuan, ugutan yang Sa'ad terima, tuan-tuan. Agak-agak macam mana perasaan dia waktu dia memeluk Islam, tuan-tuan. Dah lah tak tahu lagi agama Islam ni agama macam mana. Yalah, pada baru masuk Islam, ibu pula ugut, tak nak makan, tak nak minum, tak nak duduk dalam rumah beberapa hari. Wa baqit kadzalika thalathata ayyam, berkekalan dalam keadaan begitu ibu Sa'ad ni selama 3 hari. 3 hari tak makan, tak minum. Kalau ibu kita, tuan-tuan yang tua, tak makan, tak minum, selagi kau tak tinggalkan agama. Allahu Akbar. Ujian. Kita tak pernah jadi mu'alaf, tuan-tuan. Kita tak tahu ujian keluarga ni, tuan-tuan. Siapa pernah jadi mu'alaf, dia tahu.
sedih sangat bila balik ke rumah mak tak layan, ayah tak nak bercakap. Saya ada bawa satu orang mu'alaf Cina masuk Islam, tuan-tuan. Dia balik ke rumah, ya Allah sedihnya ustaz, mak dulu saya ni anak kesayangan mak, masuk Islam, Allahu Akbar, mak tak nak masak untuk saya, tak tegur saya, tak tanya khabar saya balik macam tak ada orang di rumah, tak ada siapa, saya sedih tuan-tuan. Saya kata tak apa, layan ibu lebih baik daripada sebelum kamu memeluk Islam. Hormat ayah, jangan pandang hina pada mereka, doakan hidayah untuk mereka. Alhamdulillah baru ni jumpa ustaz, alhamdulillah mak ayah saya semua dah happy dengan saya, dah nak makan sekali dengan saya, nak sambut birthday saya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kan, bukan senang tuan-tuan. Kita tak pernah mengalami benda ni, sebab tu kita tak ada nak cerita. Kan, sahabat Nabi semua ada pengalaman memeluk Islam, pengalaman yang pahit tuan-tuan. Ibunya tak nak makan 3 hari. Faja'a Sa'dun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syakka ilaihi amra ummihi, dan dia mengadu kepada Nabi tentang urusan ibunya. Jadi dia pun serba salah, nak jaga ibu ke nak jaga Islam, nak jaga agama. Maka tuan-tuan, fanazala fi dzalika, maka Allah turunkan ayat Quran untuk bagi penerangan kepada kita orang Islam dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan. Kalau kita berhadapan dengan cabaran ini, ujian, mak tak bagi kita buat baik, kita nak buat benda baik tapi mak ayah tak bagi, maka tuan-tuan apa yang patut kita buat? Maka Allah Ta'ala pun turunkan firman-Nya dalam suratul Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa ni satu kewajipan. Setelah kita kewajipan pada Allah, kewajipan nombor 2 ibu. Jadi sebab tu baru ni tuan-tuan orang minta saya ceramah. Bulan 1, bulan 2 saya kata minta maaf, selagi ibu saya tak sembuh, saya tak nak pergi ceramah. Kan? Saya rasa bersalah pergi jauh-jauh, sedangkan ibu saya sedang sakit di hospital. Lepas tu ceramah macam mana pun kita batal. Kan? Sebab apa? Ibu bukan ada gantian dalam hidup kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, seandainya mereka berdua memaksa engkau untuk melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, mak ayah paksa, selagi engkau tak tinggalkan agama Islam, kami tak akan bersilaturahim dengan kamu, kami tak akan makan dengan kamu, kami tak akan ada apa-apa hubungan dengan kamu. Walaupun Islam datang bukan untuk memutuskan silaturahim, untuk sambungkan silaturahim, tapi Allah kata kalau ibu bapa paksa seseorang untuk melakukan syirik kepada Allah, ma laysa laka bihi ilmun, barang yang mana tidak ada pada engkau ilmu tentangnya, engkau tak tahu sekarang ni nak buat macam mana, fala tuti'huma, maka jangan kau taati mereka berdua. Ilayya marji'ukum, kerana semuanya kepada akulah tempat kembali kamu semua. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di hari kiamat nanti aku akan ceritakan kepada kamu apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah daripada apa yang kamu lakukan. Wassahu jalla dzikruhu biwalidayhi, Allah telah mewasiatkan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kedua ibu bapanya, wa amarahu bil ihsani ilaihima, dan Allah telah perintahkan kita buat baik kepada ibu bapa kita, mukminaini kana au kafirain, sama ada ibu bapa yang beriman ataupun yang kafir. Amma idza da'awahu lil isyraki fal ma'siyatu mutahattamah, adapun seandainya kedua ibu bapa mendakwah kamu untuk melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, maka dosa maksiat ini perlulah dijauhi. Maknanya tak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tak boleh taat kepada makhluk dalam urusan durhaka kepada Tuhan. Sebab hierarki ketaatan kita ni mula-mula pada Allah dan Rasul dulu, lepas tu baru pada mak ayah kita. Li'anna kulli haqqin, kerana setiap hak, kata pengarang kitab, wa in azuma, sekalipun besar hak itu, saqitun huna, gugur di hadapan perintah Allah Ta'ala. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam urusan durhaka kepada Tuhan. Thumma qala, kemudian Allah telah firman, ilayya marji'ukum man amana minkum, orang yang beriman kepada aku di kalangan kamu akan kembali kepada aku, wa man asyraka, dan orang yang syirik pun akan kembali juga kepada aku, fa ujazikum haqqa jazaikum, aku akan membalas kamu dengan balasan yang selayak dengan amalan kamu di dunia. Wa fi khitami hadhihi ayat,
Pada penghujung ayat ini ada dua faedah, kata pengarang kitab. Yang pertama, at-tanbih, memberi peringatan ala annal jazai ila Allah, sesungguhnya balasan Allah yang akan bagi. Fala tuhaddits nafsaka bi jafwatihima li isyrakihima, maka janganlah engkau meragui keputusan yang kamu buat disebabkan ugutan daripada ibu bapa kamu untuk melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, dalam ayat ini ada dua faedah. Yang kedua adalah wal haddi ala thabat fid din, dan galakan untuk kita istiqamah di atas agama, li alla yanalu syarri jazain fil ukhra, supaya kita tidak mendapat balasan buruk di alam akhirat. Itu orang yang ketiga yang beriman di tangan Sayyidina Abu Bakar. Yang keempat yang beriman di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang kelima yang beriman pada tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasangan, orang kata pasangan kawan kepada Sayyidina Talha bin Zubair, ya, kawan kepada Sayyidina Zubair bin Awam, iaitu Talha bin Ubaidillah. Masya Allah. Kalau berkenaan dengan Zubair, Nabi beritahu likulli nabiyyin hawari, kan? Setiap orang Nabi ada hawari, ada pengikut setia dia, teman baik dia. Wa hawari Zubair bin Awam, hawari bagi aku adalah Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, dia sayang pada sahabat dan dia selalu memuji teman-teman dia. Hari ini kita pun dalam kita berdakwah, dalam kita berkawan, kita kena latih diri kita memuji kebaikan teman-teman kita, tuan-tuan, bagi semangat kepada mereka. Jangan kita patahkan semangat kawan-kawan kita. Banyak puji kebaikan yang dia ada, kelebihan yang dia ada, jadi dia lagi kuat persahabatan dia dengan kita. Sayyidina Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Qurashi lagi, tuan-tuan. Nak beritahu jasa orang Quraisy pada kita ni, mereka lah orang yang terawal beriman dengan Nabi, yang berkorban untuk agama. Wa qad kana arafa min ar-rahban. Talha ni dia tahu tentang kebenaran Nabi berdasarkan daripada ilmu yang didapat daripada para rahib. Ada orang dapat direct tengok akhlak Nabi, ada orang dapat hidayat, dapat Islam kerana mendengar berita-berita yang disampaikan oleh rahib daripada orang Yahudi yang duduk di Mekah dan Madinah waktu itu. Zakar Rasul wa sifatahu, orang Yahudi menyebut tentang siapakah itu Nabi akhir zaman dan sifat-sifatnya. Wasab falamma da'ahu Abu Bakar, bila mana Abu Bakar dakwah dia, ajak dia, tashkil dia, tuan-tuan mulia, wasami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendengar pula kalam Nabi, percakapan Nabi. Dan Nabi ni bukan macam kita. Kita ini banyak merapu bercakap, tuan-tuan, kan? Nabi Muhammad bercakap semuanya agama, semuanya hidayat, semuanya akhirat, percakapan mendekatkan pada Allah. Dia pun nilai percakapan Nabi, kan? Masya Allah. Dia tengok ma nafa'ahu Allah Ta'ala bi, banyak manfaat yang ada dalam percakapan Nabi yang boleh kita pelajari. Wara'ad-din matinan, dan dia nampak agama Islam yang dibawa oleh Nabi ni matin, kukuh, lurus, kan? Tak ada hengki-pengki, tak ada orang kata benda yang ada pada ajaran lain. Sebenarnya agama yang paling mudah nak faham ni agama Islam, tuan-tuan. Masya Allah. Saya di Jakarta dulu, tuan-tuan, pernah menghadiri sebuah program lah yang diatur oleh pelajar-pelajar universiti. Dijemput seorang padri, tuan-tuan, pernah berkhidmat di Filipina, dia mengajar budak-budak Kristian di sana. Kita jemput, ajar dia, bawa satu topik konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Kristian. Jadi dia pun pening nak menerangkan. Habis-habis sejam di saukok, tuan-tuan, dia kata, apa anda faham apa yang saya bicarakan? Lepas tu semua mahasiswa kata, kami tak faham apa yang Pak Romo bicarakan. Oh, pantas saja kalau anda tidak faham. Satu hari saya mengajar santri saya, pelajar-pelajar saya, sudah bertahun-tahun mereka enggak faham. Bertahun-tahun mengajar tak faham. Jadi kalau anda tidak faham dalam 1 jam, itu wajar saja. Oh, kata orang perempuan, seorang budak perempuan dia semangat. Kalau begitu, mendingan masuk Islam saja Pak Romo.
Awak masuk Islam lagi bagus. Islam mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam. Oh, tadi ambil. Tapi nak beritahu pada kita, agama yang paling mudah faham sekali, tak ada pening-pening kepala tuan-tuan, agama fitrah, agama yang sesuai dengan mudah untuk dicerna, difahami oleh orang adalah agama Islam. Sebab agama fitrah tuan-tuan, agama yang sesuai dengan kemanusiaan. Ba'idan amma alil Arab. Dia tengok agama Islam ni jauh daripada orang Arab punya, orang panggil dia punya minal mathalik. Minal mathalik ni dalam bahasa Arab diterjemahkan talattukh bil uyub, yang bercampur gaul dengan keaiban-keaiban. Banyak sangat benda aib, benda pelik-pelik, kan? Tuhan saja 360 Tuhan. Macam mana ajaran dia, macam-macam pelik-pelik lah ajaran jahiliah ni tuan-tuan. Nak pergi melancong, nak pergi berjalan, ambil anak panah dulu tuan-tuan. Oh, tengok nasib, oh tak baik, tak boleh melancong, tak boleh berjalan hari ni. Kalau kita panah, tengok keluar keputusan baik, maka boleh melancong. Ini agama macam mana? Jadi akhirnya baik kita ikut Islam, maka akhirnya Masya Allah badara Islam, maka Talha bin Ubaidillah pun segera memeluk agama Islam. Kemudian Imam Ibnu Ishaq dalam kitab dia telah menambahkan sekumpulan sahabat yang setelah itu lima orang yang memeluk Islam. Ada pula golongan yang menyusulnya, iaitu Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, Abu Salamah dan Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Maz'un wa akhawahu, dan dua orang saudaranya, Qudamah dan juga Abdullah, kedua-duanya anak kepada Maz'un. Rupanya Utsman ni ada 3 orang dalam Islam. Jangan kita terkeliru. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Utsman bin Maz'un, ada satu lagi Utsman bin Talha tuan-tuan. Jadi kita kena tengok Utsman yang mana. Jangan kita duduk ingat Sayyidina Utsman belaka, semua Sayyidina belaka tu, kan? Tapi tengok mana satu, Utsman bin Affan ke, Utsman bin Talha ke, Utsman bin Maz'un. Kemudian Ubaidah ibn Haris bin Muttalib, kemudian Sa'id bin Zaid dan isterinya Fatimah bintul Khattab, adik perempuan kepada Umar bin Khattab, dan juga Asma binti Abi Bakar. Kemudian Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar masuk Islam pada usia masih lagi sangat kecil, ya. Dan juga Khabbab bin Al-Arad, itu di antara orang yang terawal yang memeluk Islam. Kemudian tuan-tuan, Imam Az-Zahabi menulis ada 50 orang lelaki dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Laki-laki dan perempuan yang dinamakan Sabiqun al-Awwalun itu, Masya Allah, ada lebih kurang 50 orang bilangannya. Sikit lagi tuan-tuan. Kemudian dalam menafsirkan ayat Sabiqun al-Awwalun, siapakah mereka itu? Ulama mufassirin menafsirkan banyak tafsir. Siapa orang yang awal memeluk Islam tu? Siapa mereka? Saya sambung sikit. Imam Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Ibn Sirin mengatakan orang yang dikategorikan sebagai Sabiqun al-Awwalun adalah mereka humul ladina sallu ila al-qiblatain, yang pernah semayang menghadap 2 kiblat. Itu orang yang awal memeluk Islam. Pernah semayang menghadap Masjidil Haram, menghadap Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Masjidil Haram balik. Itu penafsiran yang pertama tentang makna as-Sabiqun al-Awwalun. Kemudian Imam Muhammad bin Ka'ab dan Imam Atha bin Abi Yasar mengatakan siapakah yang dinamakan sebagai As-Sabiqun al-Awwalun dalam Quran adalah mereka yang pernah menyertai peperangan Badar. Itu termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun. Orang yang pernah join peperangan Badar itu termasuk orang awalin. Dan Nabi ni tuan-tuan, dalam memuji sahabat, dia sentiasa mengingatkan orang baru yang baru masuk Islam, kamu jangan lupa jasa pengorbanan orang lama dalam Islam, ya. Dan dalam Islam ni Nabi sentiasa mengingatkan orang tentang pengorbanan. Ini sahabat Badri ni, ini sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar. Satu hari tuan-tuan, sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, dia tiba-tiba satu hari dia telah buat satu kesalahan tuan-tuan. Yang kita hari ini pun dalam Islam, dalam dakwah, kita kena tengok jasa pengorbanan orang pada Islam. Jangan kerana sebab dia yang kecil, dosa dia yang kecil, kita terlupa pengorbanan yang besar untuk agama. Semua orang ada salah.
Dalam agama akhir zaman ni, kita rasa hampir semua, termasuk ulama-ulama kita, ada je kesilapan yang dia buat. Memang betul kita hidup di akhir zaman, zaman fitnah ni. Kalau nak cari ustaz yang maksum, tak jumpa tuan-tuan. Memang akhir zaman, zaman dah teruk tuan-tuan. Nak ikut siapa lagi, sekurang-kurangnya kebaikan dia banyak daripada kelemahan dia. Hatib bin Abi Balta'ah ni bila dapat tahu Nabi SAW nak pergi serang Mekah, nak serang penduduk Mekah waktu tu Nabi di Madinah, dia hantar sepucuk surat melalui satu orang perempuan. Dia nak beritahu pada amaran pada orang Mekah, berhati-hati kerana Nabi Muhammad SAW sebentar nanti akan menyerang Mekah. Masya Allah, aku nak ingatkan kamu. Sebenarnya Hatib ni, dia bukan buat kerana nak khianat pada Islam, tapi perbuatan tu memang khianat lah, kan? Memecahkan rahsia Nabi Muhammad SAW tu besarlah dosa dia. Tetapi bila mana Nabi dapat wahyu, Nabi hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Sayyidina Miqdad, tak salah saya, pergi menyusuli perempuan tadi sampai di sebuah tempat, dipaksa perempuan tadi keluarkan surat itu. Kalau tidak, kami telanjangkan kamu. Itu amaran je lah, ugut. Maka akhirnya perempuan tadi keluar daripada sanggul dia, sepucuk surat, dan dibawa surat kepada Nabi SAW. Nabi pun panggil Hatib. Apa ni Hatib? Kenapa kamu buat begini? Adakah kamu belot pada Islam? Kamu khianat pada Islam? Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, izinkan kami penggal kepala orang munafik ini. Dia khianat, dia membelot, dia ni tali baru, orang kafir dalam Islam. Nabi SAW kata, tidak, mana mungkin. Dia ni sebagai orang munafik, dia adalah sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar. Akhirnya semua diam tuan-tuan. Jadi kita ni pun dalam dakwah, dalam Islam, orang yang ada jasa besar pada Islam, kita jangan disebabkan kesalahan yang kecil yang dilakukan menyebabkan kita lupa pengorbanan yang besar. Sedangkan dalam Islam, manusia dimuliakan atas dasar pengorbanan dia untuk agama. Jadi tuan-tuan mulia, dikatakan sabiqun al-awwalun itu adalah sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar. Kemudian pendapat yang ketiga, siapakah sabiqun al-awwalun? Adalah mereka yang pernah menyertai Bai'atul Ridwan, perjanjian Ar-Ridwan, di bawah pohon sebatang pokok, berjanji untuk bagi nyawa untuk agama Allah Ta'ala. Sahabat Nabi bila dengar Sayyidina Uthman telah terbunuh di Hudaibiyah, masa Nabi singgah di Hudaibiyah, Nabi telah angkat bai'ah dengan para sahabat. Waktu itu semua sahabat Nabi kata, kami tak akan balik walau terpaksa mengorbankan nyawa untuk Islam, untuk Nabi. Maka tuan-tuan mulia, akhirnya Allah telah turun ayat Quran, laqad radiyallahu 'alal mu'minin. Allah telah redha kepada orang beriman, idh yubay'unaka tahta syajarah, ketika mana mereka berbai'ah kepada engkau di bawah sebatang pokok. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan mulia, ini pendapat Imam Asy-Sya'bi. Hadza fi sabiqin minal muhajirin wal ansar jami'an, wa ammal muhajirin wahdahum. Dikatakan orang muhajirin yang termasuk kategori as-sabiqun al-awwalun adalah mereka yang berhijrah ke Madinah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Mereka itu tergolong di kalangan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang awalin, yang berkorban untuk agama. Kemudian tuan-tuan, dia yang dulu masuk Islam, ada orang muhajirin, ada orang ansar. Orang ansar pula golongan mana? Yang mula-mula memeluk Islam, yang mana mereka ni mendapat redha Allah Ta'ala di dunia ni. Itu yang pertama, humul ladina bay'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang Ansar adalah orang yang pertama-tama berbai'ah dengan Nabi di Aqabah di Mina. Kalau tuan-tuan pergi ke, masya-Allah, ke Mina tuan-tuan, berdekatan dengan tempat Jamarah itu, di tengah-tengah itu ada sebuah musalla, dipanggil Masjid Aqabah, tempat berlakunya perjanjian Aqabah, perjanjian Nabi dengan orang-orang Madinah Al-Munawwarah yang memeluk Islam. Pada kali yang pertama, pada tahun yang ke-12, Masya Allah, daripada kerasulan Nabi, bilangan mereka orang Ansar yang mula-mula memeluk Islam adalah 7 orang. 7 orang yang memeluk Islam. Itu dakwah direct daripada Nabi. Kemudian tuan-tuan, pada kali yang kedua pula, orang as-sabiqun al-awwaluna minal ansar ini, ada 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita pada perjanjian Aqabah pada tahun yang berikutnya pula. 72 orang Ansar yang mula-mula beriman dengan Nabi. Habis cerita yang kedua. Yang ketiga, iaitu orang Ansar yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, adalah mereka yang beriman setelah mana datangnya Abu Zurarah, Sayyidina Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah.
Itu masih lagi yang beriman dengan Mus'ab bin Umair, masih tergolong di kalangan orang awalin yang beriman memeluk Islam. Yang keempat, man amana 'inda qulubi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabla an takuna lil muslimina quwwatan. Orang yang beriman kepada Nabi, orang Madinah yang beriman pada Nabi saat Nabi tiba di Madinah. Itu pun masih tergolong di kalangan orang awalin. Orang awalin ni tuan-tuan besar jasa daripada Islam sebelum Islam mendapat kekuatan. Ada setengah orang dia tak nak beriman selagi tak nampak Islam ni kuat. Selagi tak nampak Islam ni berjaya, dia tak nak beriman, tak nak join. Tapi setelah tengok Islam ni berjaya, baru nak beriman. Itu banyak juga berlaku. Tapi tetap iman mereka dimakbul di sisi Allah Ta'ala. Tetapi Allah sebut, yang terakhir saya nak kongsi, iaitu Allah bukan sebut Muhajirin dan Ansar saja, tapi yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, umat akhir zaman yang ikut jejak langkah mereka dengan baik pun akan dapat jaminan redha di dunia ni. Kalau kita ikut jejak langkah mereka, kita pun akan dapat kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang, iaitu kita akan masuk cerita tentang Suhaib, Islamnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi, ramai lagi bilangan-bilangan orang yang terawal memeluk Islam di saat Nabi berdakwah secara rahsia waktu itu. Saya nak tutup, iaitu siapakah mereka yang dikategorikan sebagai mengikut jejak langkah para sahabat di kalangan umat akhir zaman ni, iaitu alladzina taba'uhum bi ihsanin fil hijrati wan nusrah. Umat akhir zaman yang ikut jejak langkah para sahabat dengan sempurna dari segi berhijrah kerana agama, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kerana agama, kerana dakwah, kerana meninggikan kalimah Allah, nak sebarkan kalimah la ilaha illallah. Hari ini ramai kawan-kawan kita berdakwah di seluruh dunia. Sahabat saya, sahabat kita semua, Maulana Usamah, Masya Allah. Saya sangat cemburu bila tengok dia punya live video dia, tuan-tuan. Hari ini kami berdakwah di Mexico, esok dia pergi ke Honduras, tuan-tuan. Dia pergi ke Nicaragua. Dulu kita tak pernah dengar orang Islam berdakwah sampai ke sana, tuan-tuan. Siapa yang ikut pergerakan para sahabat berdakwah daripada satu negara ke negara, benua ke benua, dia termasuk kategori orang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walaupun kita lahir kemudian, tapi kita di hari kiamat termasuk orang yang awal-awal memeluk Islam. Walaupun kita lahir di kemudian, tuan-tuan, orang akhir kita ni. Kalau sahabat Nabi tengok muka ni, muka tak ada muka hebat langsung, tapi esok di akhir zaman nak masuk syurga, masuk bersama dengan mereka tanpa hisab, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, au muhsinina fil af'ali wal aqwal. Orang yang termasuk kategori mengikut jejak langkah para sahabat dengan terbaik, itu mengikuti perbuatan para sahabat dan perkataan para sahabat. Perbuatan dia pun kena buat dan perkataan dia pun kena buat. Tapi masalahnya, tuan-tuan, kita ini takut nak ikut sahabat. Sebab apa? Sahabat Nabi cakap ke tabi'in, kalau kami hidup di zaman kamu kata kami orang gila, Masya Allah. Sahabat Nabi ni tak buh dunia, tuan-tuan. Dia takut nak ambil dunia banyak-banyak, baju banyak-banyak. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bid'ah yang pertama di tengah-tengah umat ini adalah makan 2 kali sehari. Kita nak tiru tu tak lepas lalu dah, tuan-tuan. Jam dah kita. Fail dah makan kita pun, kan, 6 kali sehari. Sarapan pagi 3 kali, makan tengah hari 3 kali, makan malam lagi 3 kali, belum tidur tengah-tengah malam pukul 1. Kan? Saya pernah pergi satu restoran, dia di Kuala Lumpur ni, bukanya pukul 1 pagi. Kita datang 12.55, dah boleh ambil dah nasi? Tak boleh. Kalau ustaz nak cepat, ustaz pergi restoran lain. Kedai saya pukul 1 pagi baru buka. Masya Allah, tuan-tuan. Itu kita nak ikut sahabat Nabi. Wallahu akbar. Kalau kita buat amalan sahabat Nabi sekarang ni, orang kata gila ustaz, makan sekali sehari dia makan. Sahabat Nabi, tuan-tuan, baju selai je seumur hidup. Tak ada baju banyak-banyak macam kita. Saya ni kadang malu, tuan-tuan. Kita bercakap tentang zuhud, tapi jubah kita banyak, tuan-tuan. Tapi rumah saya tegur, abang, dalam rumah ni baju orang lain tak ada, baju abang seorang je. Sebab saya ni pun orang hadiah banyak, tuan-tuan. Lepas ni jangan hadiah dah, tuan-tuan, bagi benda lain pula.
Jadi kita takut nanti kena hisap di hari akhirat. Dah bagi banyak dah korang, tapi hak mari banyak lagi tuan-tuan. Kan? Malu dengan sahabat Nabi. Satu hari tuan-tuan, sahabat di semayang pakai baju selai baju. Tak pakai kain, pakai jubah je tuan-tuan. Seorang tabi'in datang dekat dengan dia. Saya nak tanya kamu satu soalan, boleh tak? Apa hukum pakai baju jubah semayang ni? Nampak bentuk apa semua tu, macam mana hukumnya? Dia kata, kamu tahu tak, selama ini aku tak buat, tapi hari ni baru aku buat, supaya orang bodoh macam kau ni bertanya pada aku, kenapa, apa hukum semayang pakai baju selai ni, sah ke tak sah semayang? Dia kata di zaman kami dulu, siapa di kalangan kami yang memiliki pakaian lebih daripada satu helai? Isteri-isteri Nabi pun, dia kata pakaian kami pada waktu haid, pada waktu suci adalah baju yang sama. Isteri Nabi tak ada lemari tuan-tuan di rumah, nak letak handbag, nak letak kasut, nak letak benda-benda tuan-tuan. Sebab tu saya selalu cakap dengan kawan-kawan, duit kita ni kalau kita belanja untuk keluarga kita tuan-tuan, tak habis lah. Lepas 30 kasut, 40 kasut, 50 kasut, sampai kita mati mungkin 200-300 pasang kasut. Sebab duit kita ni habis untuk diri dan keluarga je. Tapi cuba kita letak agama tuan-tuan. Bila kita tengok mangsa banjir tuan-tuan, kita kutip duit banyak mana, tapi belanja habis. Sahabat Nabi kaya belaka, tapi bila letak agama, duit ni untuk agama, jadi tak cukup duit yang banyak tu tuan-tuan. Khadijah yang kaya tu, jadi tak cukup, mati sebagai orang miskin Khadijah. Kenapa? Kerana agama lebih banyak keperluannya daripada kita. Tapi kalau kita tidak buat usaha agama tuan-tuan, duit ni lepas habis. Lepas habis makan, lepas habis pakaian, lepas tukar kereta, lepas kita besarkan rumah kita, rumah kita. Lepas tu kalau orang ada duit banyak sikit, dia kahwin lagi tuan-tuan. Lepas tu itu je lah dia fikir, cukup dah rasanya. Memang cukup. Tapi kalau tuan letak agama di depan, jadi kecil pula tuan-tuan. Tuan punya kekayaan jadi tak ada pula. Sebab apa? Umat seluruh dunia memerlukan keperluan kita. Kemudian dia kata, terkeluar daripada kategori orang yang terbaik di akhir zaman ini, orang yang ikut jejak langkah para sahabat. Yang pertama, munafik. Orang munafik terkeluar daripada golongan yang mengikut jejak langkah para sahabat. Orang munafik ni bila dia ajak, dua benda dia tak boleh buat. Yang pertama, ajak solat berjemaah, habis dah dia tuan-tuan. Jadi sebab itu kita bukan nak hukum orang, tapi kita bersyukurlah kepada Allah. Allah pilih kita sembahyang berjemaah ni, sekurang-kurang inilah tanda kita ni beriman di sisi Allah. Walaupun tak ada orang khabar pun, sekurang-kurang itu petunjuk daripada Allah Ta'ala lah. Yang kedua tuan-tuan, kata seorang syekh tuan-tuan, dia kata tanda orang munafik yang kedua, dia tak boleh buat amalan dalam Islam ni adalah al-jihadu fi sabilillah, berkorban untuk agama, berdakwah ni. Orang munafik tak akan buat kerja ni. Jadi tuan-tuan mulia, terkeluar daripada kategori itu. Yang kedua, wal musiiina fil Islam. Orang Islam yang banyak buat dosa, dia terkeluar daripada kategori orang yang mengikut jejak langkah para sahabat dengan terbaik. Yang mencampur adukkan amal soleh, semayang juga, lara-lara juga, batil buat juga. Ini terkeluar daripada senaran orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat dengan terbaik. Sebab itulah insyaAllah azam kita malam ini, insyaAllah kita semua dah menjejaki umur 40 tahun ke atas. Azam kita sebelum mati nak masukkan senarai nama kita dalam kategori as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mujur Allah tak tutup pintu sampai situ. Allah buka lagi dia punya peluang untuk umat akhir zaman nak ikut jadi golongan yang berjaya tadi, yang mendapat redha Allah di dunia ni. Syaratnya kena ikut mereka dengan ikutan yang terbaik. Ikutilah perbuatan para sahabat, amalan para sahabat, percakapan mereka, kehidupan mereka, zuhud mereka. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berjaya. Jadi alhamdulillah, saya rasa sekian dulu InsyaAllah kuliah kita pada malam ini. Minta maaf ada sedikit kelewatan masa. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, dimakbul di sisi Allah. Mohon maaf andai kata ada salah dan silap dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya rahman
أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.